أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Mengikut para ulama tafsir, surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, surah yang menyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tiada bandingan dan tiada tandingan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah yang tidak sama dengan kepercayaan orang musyrikin, tidak sama dengan kepercayaan orang Yahudi dan Kristian. Mengikut para ulama, sebab turun ayat ini apabila terdapat kalangan pemimpin musyrikin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Mengkata Allah saja Tuhan. Sila mencerita Allah macam mana? Adakah daripada emas, daripada perak, daripada permata delima, zabarjad, permata yakut? Allah daripada apa? Macam Tuhan kami nampak cokoh daripada batu yang kami pahat. Allah ni daripada apa? Permata ke, emas ke, perak ke, apa dia? Lalu Allah menurunkan ayat-ayat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ahadun, esa yang tidak ada sekutu baginya. Yang tidak ada sekutu baginya. Yang tidak serupa dengan yang lain. Yang tidak ada tandingan dengan yang lain. Pada zatnya, pada sifatnya dan pada segala perbuatannya. Tak sama. Allah tidak seperti kepercayaan orang-orang Kristian yang mengatakan Allah salah satu daripada tiga unsur Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Kepercayaan orang Kristian itu mengarut. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Ini orang Yahudi. Orang musyrikin pula menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ada sekutu-sekutu bagi Allah, Tuhan-Tuhan yang lain. Itu semua mengarut. Allah Ta'ala itu satu, tidak dua, tidak berbilang. Esa yang sungguh-sungguh esa, pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya. Walaupun sifat-sifat Allah itu banyak, nama-nama Allah itu banyak, tiap-tiap satu nama tu tak ada tandingan. Allah saja bernama dengan nama itu. Allah, dia saja Tuhan. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tak ada bandingan dengan tiap-tiap satu nama itu. Nama-namanya banyak, Allah satu saja. Nama dia banyak, Al-Asma'ul Husna. Tiap-tiap satu nama tidak ada bandingan, tak ada tandingan. Pada dia saja. Sifat-sifat dia, segala sifat kepujian yang kita baca, wujud, qidam, hingga sifat 20 yang dibaca itu, tiap-tiap satu sifat itu Allah yang bersifat dengan sifat itu. Tidak ada yang lain yang sama dengannya. Ini makna satu pada sifatnya. Sifat dia banyak, sifat kesempurnaan. Lebih dari 20. Ar-Ridha, Allah Ta'ala Ridha. Al-Ghadab, Allah Ta'ala murka. Murka Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala. Tak sama dengan makhluk sekali-kali.
Adil Allah Ta'ala, tak sama dengan makhluknya sekali-kali. Sama ada sifat yang disebut dalam pengajian Tauhid yang terkenal, sifat 20, ataupun lebih daripada itu. Tiap-tiap satu sifat, satu nama itu, Allah sahaja. Tak ada bandingan dan tak ada tandingan. Bagi Allah Ta'ala, tak ada bandingan, tak ada tandingan. Bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang sepertinya. Firman Allah Ta'ala, apaman yakhluqu kaman la yakhluq? Adakah orang yang menjadi, mencipta, sama orang yang tidak boleh menjadikan sesuatu? Tidak sama. Tak sama sekali-kali. Kepercayaan orang musyrikin ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, bercelaru habislah. Bumi nak lagu ni, langit nak lagu ni. Langit nak turun hujang, bumi tak mau hujang. Kau ni nak hujang, banjir banyak sangat, bercelaru. Tuhan satu saja. Bukan macam kepercayaan penganut-penganut agama lain yang melantik Tuhan-Tuhan. Kalau banyak Tuhan, maka celarulah alam ini. Tuhan itu satu saja. Tuhan yang maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Tak ada siapa boleh mengalahkan Tuhan. Semua kuasa-kuasa besar yang ada di atas dunia macam habuk, jatuh satu demi satu, menandakan kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak boleh dibandingkan dengan segala-galanya. Allahus Samad, Allah yang menjadi tujuan segala hajat. Tujuan segala hajat, segala tujuan maksud kita hendaklah kepada Allah. Tak boleh pada yang lain daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadi. Allah Ta'ala tak jadi, tak jadi. Kita saksikan bagaimana orang yang kaya-raya, duit banyak, boleh beli makanan sedap-sedap, bila sakit tak lalu nak makan, makan mutah, tak jadi rezeki pada dia. Tak jadi rezeki pada dia. Allah Ta'ala tentukan bukan rezeki dia, walaupun duduk depan dia. Ada harta saja dia bukan rezeki dia. Rezeki untuk orang lain. Mati boleh ke orang lain. Tak jadi untuk dia. Allah Ta'ala yang menetapkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, yang ditumpukan segala tujuan. Lam yalid, yang tidak beranak. Allah Ta'ala tidak ada anak macam makhluk-makhluk yang lain. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, kerana tidak ada mula bagi Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala tak nak mula, tak erti nak mikir. Ada erti nak mikir, ialah tu. Ada erti nak mikir, itu dia Allah. Kita tak gerak nak mikir. Cukup sebagaimana yang Tuhan beritahu kepada kita. Kalau boleh mikir, nampak macam kelotonyo, nampak benda cokoh, nampak, itu bukan Tuhan. Allah Ta'ala yang kita tak mampu nak fikir tentang hakikat dia sepenuhnya. Cukup dengan nama-nama dan sifat-sifat yang beritahu kepada kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sama dengannya sesuatu pun. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Di langit, di bumi, tak ada makhluk, tak ada apa yang sama dengan Allah Ta'ala. Ini kehebatan suratul Ikhlas. Disebut dalam hadis, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bi thuluthil Quran. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad, seolah-olah dia baca 1/3 Al-Quranul Karim. Sekali qul huwallah macam 1/3 Al-Quranul Karim. Pasal apa jadi begitu? Kerana qul huwallah ni merupakan satu bidang di dalam agama Islam, itu bidang akidah. Akidah, syariat dan akhlak. Iman, Islam dan ihsan. 3 perkara Islam. Qul huwallahu ahad ni menyatakan akidah, menyatakan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Ta'ala. 1/3 ajaran Islam duduk pada qul huwallahu ahad. Barang siapa baca qul huwallahu ahad, man 1/3 Al-Quranul Karim. Dan merupakan satu bahagian ilmu Islam, ilmu tauhid, ilmu hukum-hukum, ilmu qisah-qisah yang ada dalam Quran. Qul huwallah menyatakan ilmu tauhid. Oleh kerana itu, pahala dia sangat besar. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad, macam baca 1/3 Al-Quran Karim. Diriwayatkan
dalam satu hadis. Ada seorang tok imam dekat dengan Quba. Qul huwallahu semua baca. Lepas Fatihah qul huwallahu. Yang pertama qul huwallahu. Rakaat yang kedua qul huwallahu juga. Baca hak sula qul huwallahu semua. Lalu makmum di bawah sang mai qul huwallahu semua dak baca dah surah-surah lain. Lalu mengadu kepada Nabi. Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, pasal apa membaca qul huwallahu tak baca surah lain? Dia kata, saya salah, sayang qul huwallahu ni. Saya sayang dengan qul huwallahu ni. Nabi kata, mu dengan qul huwallahu pada hari kiamat. Nabi kata ke dia. Banyak kalangan kita ni merasakan kalau baca qul huwallahu semua ni lekeh. Kita tak tahu kehebatan dia. Dinamakan suratul Ikhlas. Surah menyatakan keikhlasan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang sangat hebat, pendek, menyatakan iman. Iman yang menentukan semua amalan diterima atau ditolak. Kalau tak ada iman, amalan ditolak oleh Allah Taala. Demalah banyak mana pun, pergi Mekah berapa puluh kali, ratus kali pun, buat ibadat macam mana pun, kalau akidahnya tak betul, amalan ditolak. Qul huwallahu menyatakan akidah yang betul, yang sepenuhnya, yang perlu kita yakin sebagaimana disebut dalam surah ini. Wallahu a'lam.